Kita bersama dengan seorang lagi tetamu yang akan berkongsi pengalaman, berkongsi rasa bersama dengan yang bahagia Puan Nurul Sharifah binti Abdullah dari Hidayah Center Foundation juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul Sharifah kerana sudi bersama dengan kita pada petang ini. Pertamanya kita ucapkan ahlan wa sahlan ke IKIM FM khususnya, dan salam Ramadan buat Nurul. Ke nak panggil Sharifah ni? Panggil Sharifah lah ya? Ya, panggil Sharifah. Okey, dan mungkin sebagai pengenalan lah, bila kita sebut rancangan Islam Agamaku, lebih-lebih lagi bersama dengan Hidayah Center Foundation, semua tahu tentang sahabat-sahabat kita, saudara baru yang mungkin mempunyai pengalaman perihal bersama dengan agama fitrah ini. Mungkin Sharifah sendiri sebagai pengenalan, mungkin ramai rakan-rakan di luar sana nak tahu, mengenali lebih dekat lagi insan bersama saya pada petang ini. Mungkin silakan Sharifah untuk berkongsi dari segi latar belakang sendiri. Saya dari keluarga Kristian campur Hindu. Bapa merupakan seorang Hindu dan mak merupakan seorang Roman Katolik. Saya merupakan seorang anak tunggal kepada mereka. Mereka berdua dah cerai semasa saya kecil, dan saya dibesarkan oleh ibu bapa kepada mak saya. So, life saya macam tak ada pegangan dalam kehidupan saya sampailah saya memeluk agama Islam, saya mengenalinya. Saya buat kajian terhadap beza antara Islam dengan agama-agama lain. So saya mula berjinak-jinak dalam bila persekolahan tu, saya mula jinak-jinak ambil bidang tasawur. Dan saya mula berdekatkan diri dengan kawan-kawan yang beragama Islam. So, saya memang menghadapi masalah dalam keluarga lah. Sampaikan ada dalam setengah benda tu mereka asingkan saya sebab saya mula dekatkan diri kepada Islam lah. Okey. Apa faktor pencetus sebenarnya ingin mengenali Islam lebih dekat? Adakah kerana faktor keluarga tersebut bila perceraian berlaku, ataupun bagaimana? Kalau kerana tadi Sharifah kata Sharifah sendiri kalau ikutkan anak tunggal ya. Ya, betul. Apa faktor pendorong paling utama sebenarnya? Saya ni suka tengok kawan-kawan saya pakai tudung, dia orang berpuasa. So saya suka yang gathering tu sebab saya dah memang membesar dalam keadaan yang bersorangan. So bila saya tengok gathering dia orang antara family-family Islam yang saya kenal lah dari kawan-kawan saya, bila berpuasa tu, berbuka puasa, solat tarawih, semua dia orang buat bersama-sama dengan keluarga. So dari situlah tercetusnya minat saya ke dalam Islam. Okey. Dan mak saya juga merupakan seorang Islam. Dia sebenarnya saya yang nak dululah nak memeluk Islam. Okey. Kemudian mak saya ikutlah. Alhamdulillah. Jadi mak sekarang di mana? Mak saya ada bersama, tak ada bersama dengan saya lah. Okey. Dia dah lepas memeluk Islam dalam beberapa bulan. Kami ada perselisihan faham disebabkan bakal suami dia barulah. Okay. So kami berpecah. Dan sampai sekarang memang macam itulah. Okey, baik. Sharifah, bila sebut tentang sedikit latar belakang, mungkin ramai nak tahu dari segi sekarang, dari segi pengajian ke, dari segi latar belakang, mungkin ramai nak mengetahui Sharifah ni bertugas, bekerja atau sebagainya. Sebelum ni saya memang bertugas dan saya letak jawatan disebabkan anak saya lah. Sebab bila hantar kat luar ni memang ada masalah. Sebab anak saya ni mengalami masalah kesihatan disebabkan saya hantar ke babysitter lah. So saya letak jawatan dan sekarang hanya buat online business dengan pergi ke kelas-kelas mengaji. Dan program-program khusus-khusus untuk saya mantapkan dan lebih dekatkan diri kepada Islam lah.
Dari segi pengajian sebelum ni pernah belajar secara formality di mana sekolah? Sekolah saya sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Tengku Bendara Hazman 2. Dan saya di Panamaran. Okey. Dan saya tamatkan pengajian di Sekolah Menengah Perempuan Raja Zarina di Port Klang. Okey. Kalau boleh mungkin rakan-rakan pendengar kita di luar sana nak tahu juga, dari sisi sebagai seorang yang saya difahamkan baru saja masuk agama Islam ni. Ya. Mungkin boleh kongsi juga apa yang berlaku sebelum masuk kepada agama Islam itu sendiri. Berlaku memang ada banyak tentangan, saya diasingkan. Tapi saya tetap berteguh lah nak juga memeluk Islam, kembali ke fitrah. Sebab saya rasa itu adalah agama yang benar. Yeah. Dan saya harus memilih agama Islam itu sebagai pedoman hidup saya dan untuk saya teruskan hidup saya sampai akhir hayat. Okey, berapa lama mengambil masa? Kalau kita lihat seperti mana Sharifah tadi katakan, kalau ikutkan belajar pun di sekolah menengah biasa saya kira. Okey. Ya, betul. Dan sebenarnya mungkin faktor-faktor sekeliling seperti mana kalau melihat orang berpuasa, bertudung, mungkin kawan-kawan perempuan yang bertudung, faktor-faktor ini menjadi pencetus. Tetapi semestinya tentu Sharifah ada pergi dalam sela-sela waktu nak memahami Islam ni. Adakah Sharifah ni memang banyak mengkaji, membaca banyak buku, ataupun apa sebenarnya yang dilihat Sharifah peringkat awal? Memang dari awalnya saya perhatikan, saya buat banyak kajian, saya suka pergi library. Saya ambil masa untuk memahami Islam lah. Okay. Apa tu Islam? Kenapa agama ni tak boleh? Kenapa agama ni harus wajib? Dan kenapa Islam tu dia berbeza daripada agama-agama yang lain? Seperti bila adanya sesuatu program ke apa-apa saja, tapi diorang tu bersatu. Bila tengok dengan agama lain, diorang macam, contohlah kita ambil perayaan lah. Okey. Macam Deepavali tu macam date tu je, dan tak ada apa-apa makna. Dah satu hari tu habis. Tapi kita bila sebagai Islam tu, kita berpuasa, kita dapat nikmat raya tu. Bila nak sambut raya tu, kita dapat rasa nikmat tu selepas berpuasa sebulan. Kita lebih mengenali Islam tu. Kenapa kita harus berpuasa? Sebab nak rasa lapar tu. Menahankan diri daripada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Okey. Mungkin di dalam kesempatan yang ada pada petang dalam rancangan Islam Agamaku, kalau tadi Sharifah cakap agama asal lah Kristian kan? Ya betul. Okey. Mungkin ramai nak tahu apa agaknya yang berlaku sebelum daripada agama fitrah bila berada dalam agama Kristian. Tentulah ada bila sebut Kristian ada campuran juga dengan Hindu kan tadi? Ya betul saya. Okey. Apa agaknya mungkin ialah pengalaman berada dalam agama tersebut, menjalankan setiap perkara mungkin dari segi konsep ibadah dan sebagainya, pengalaman sendiri. Bagi saya, bapa Hindu, mak Roman Katolik, so mereka tak ada paksaan. So saya memang tak jalankan ibadah tu. Tak pernah pun. So mudah saya tertarik dengan agama lain sebab memang tak ada serapan dalam agama masing-masing. Sebelah bapa pun tak ada, sebelah mak pun tak ada. So bila saya mula mengenali Islam tu, saya tertarik lebih cepat sebab konsep Hindu dengan Kristian tu saya tak pernah amalkan. So bila saya nak ambil Islam tu untuk saya jadikan pedoman saya, lebih senang sebab saya tak rasa confused. Okey. Kecuali saya buat kajian lah antara agama-agama yang ada. Okey.
So saya tak rasa confused lah, tak rasa beban pun nak terima agama Islam tu, sebab saya memang tak pernah jalankan ibadah. Ikut je lah, kalau diorang bawa saya ikut je. Okey, Sharifah sendiri bila sebut tentang kajian lah kan, apa yang agaknya Sharifah nampak berkenaan dengan agama Islam sendiri bila Sharifah banyak membaca, banyak membezakan mungkin daripada agama-agama asal, daripada Roman Katolik, daripada Hindu, mungkin ada yang Sharifah nampak? Sebab kita sebagai Islam, kita hanya sebut Allah dan kita tak pernah nampak. Tapi kita percaya yang Allah tu wujud. Tapi memandangkan kita tengok contoh agama Hindu dan Kristian, mereka ada patungnya sendiri. Mereka sembah, mereka sujud dengan patung tersebut. Mereka memuja. Dalam Islam pula kita tak memuja, kita hanya bersujud. Walaupun Allah tu tak ada, tapi kita percaya yang Allah tu lah yang mentadbir seluruh alam semesta. So dari segi situ, dari segi tu saya suka Islam, sebab Islam ni dia tak galakkan untuk sujud kepada orang lain macam dalam agama Hindu. Kalau macam kita nak pergi mana-mana, nak dapatkan apa, orang cakap macam blessing kan. Dalam Islam tu kita tak harapkan daripada orang, tapi kita harapkan daripada Allah tu sendiri. Yang itu yang saya suka, sebab kalau dalam Hindu ke Kristian ke, kalau dah kahwin kena sujud bapak kaki. Saya cakap bukan salah, tapi benda tu macam kita sembah mereka. Hal bukan mereka yang cipta kita. Yang ciptanya Allah. Mereka hanya melahirkan kita. Itu yang saya faham daripada kajian yang saya dapat lah. Okey, sewaktu di sekolah pernah, sewaktu mungkin kita tahu sekolah ada pendidikan Islam, masuk kelas pendidikan Islam ataupun keluar ataupun macam mana, masuk kelas pendidikan moral ke? Saya memang kelas pendidikan moral, tapi tasawur Islam tu saya just masa nak ambil buku teks tu, collection buku teks, saya ambil sekali dengan tasawur Islam. Saya request daripada ustazah-ustazah yang ada kat situ. Maksudnya sewaktu SPM lagi sudah mengambil mata pelajaran tersebut? Atau bagaimana? Ya, betul. Okey. Dari PMR pun saya dah mula jinak-jinak dengan tu. Maksudnya belajarlah dan ambil peperiksaan tasawur? Ya, betul saya. Berkongsi pengalaman seorang anak muda sebenarnya, kini baru berusia 23 tahun, lewat 3 tahun lalu memeluk agama Islam, dan tadi dah kongsi sebagai permulaan berkenaan dengan pengalaman sebelum kembali ke agama fitrah, pengalaman mengambil sijil pelajaran Malaysia dalam mata pelajaran tasawur Islam, mendekatkan lagi beliau untuk faham tentang agama fitrah ini. Mungkin hari ini Sharifah, kalau kita sebut tentang agama fitrah, orang ramai nak tahu tentang cabaran paling utama yang dihadapi sebelum memeluk agama Islam itu sendiri. Cabaran yang saya hadapi sebelum memeluk Islam adalah daripada ayah saya sendirilah. Sebab ayah saya tidak membesarkan saya. So bila datangnya waktu ke umur saya capai 18 tahun tu, macam dia tak nak bagi saya masuk Islam lah. So saya kena lempang sekali. Sebab saya tetap berkeras untuk memeluk agama Islam lah. So lepas tu saya lari ke Singapura. Saya bekerja di sana selama 2 tahun sebagai security officer di Changi Prison, di bahagian logistik. Dan sambil tu saya belajar lah. Saya belajar di pondok. Saya berdekatkan dirilah, tapi bukan selalu saya hadirkan dirilah. Pondok mana di Singapura? Di JB, di Lakin. Saya kenal dengan Tuan Haji tu. So sebab saya ambil bilik sewa kat situ untuk saya ulang alik pergi Singapura dan kerja. So saya dari situlah saya kenal Tuan Haji ni. Dia recommend saya lah, sebab dia tahu saya kerja di Singapura. Bila time cuti tu, memang dah landing kat pondok tu lah belajar. Tuan Haji tu time tu cakap, mungkin dia akan ambil masa untuk awak serap, sebab you belum lagi capai umur 21 tahun. So saya tak nak ambil risiko nak Islamkan awak dulu. Tunggu dulu awak 21 tahun baru kita ni. So bila saya dah habis permit kat situ, saya masuk balik Selangor lah.
Lepas tu saya tengok kalau macam ni memang takkanlah sampai bila-bila saya takkan ke depan kalau saya tetap takut nak untuk berdepan. So lastnya saya jumpa pihak MAIS dan saya lafazkan 2 kalimah syahadah di MAIS Kelang bersama dengan ibu saya. Maksud dia hari yang sama bersama dengan ibu saya melafazkan syahadah. Ya. Okey. Mungkinlah sela waktu bila pengalaman kena lompangan ayah tu kan. Mungkin suasana dia bagaimana yang berlaku. Mungkin ialah orang nak dapat gambaran apa faktor-faktor sehingga ayah boleh marah. Adakah bibit-bibit nak masuk Islam tu ayah dah dapat hidu ke? Macam mana? Sebab berita ni dapat daripada mak saya sendirilah. Yang katakan anak kamu ni nak masuk Islam, jangan kau esok lusa salahkan aku. Sebab saya tak ada kaitan dalam benda ni. Sebab lepas 18 tahun tu adalah tanggungjawab kamu sebagaimana yang mahkamah utuskan. Okay. So time tu lah saya kena. So memanglah kat rumah tu popek-popek biasa. Oh ni budak ni nak lari dengan budak Melayu ni. Sebab tu dia nak memeluk Islam. So dia orang dah macam ada histori lah nak kaitkan saya ada cinta dengan orang lain nak lari kan. Saya cakap saya tak ada benda-benda macam tu. Sekarang saya punya ni saya nak further study, saya nak capai ambition saya. So bapa dah start mula kongkong. Saya ambil lah tindakan. Saya lari ke Singapura. Ambil pasport. Saya tak tunggu lagi lah. Okey, waktu ke Singapura tu seorang atau bagaimana? Ya, seorang. Okey, bagaimana ada kekuatan sebagai seorang wanita yang mampu sehingga dari Port Klang boleh lari ke Singapura membawa diri? Ataupun ada orang teman yang berada di Singapura pada waktu itu? Tak ada siapa-siapa. Saya just review kat newspaper. Dan saya senyap-senyap. Semua saya buat dengan senyapnya. Sebab time tu memang habis SPM kan. So time tu tengah panas lah. Budak-budak nak pergi mana-mana tu kan. So saya cakap lah dengan datuk nenek saya. Saya ni tengah pergi attend interview kat college. So mungkin study 2 hari tu saya tak balik. So mereka tu pun percaya sebab dari kecil dah bela saya kan. So semua dah standby, semua medical report semua dah standby. Saya nak masuk kerja dalam seminggu. Baru saya bagi tahu dengan grandparent saya lah, datuk nenek saya yang katakan saya akan kerja kat sana untuk 2 tahun. So saya akan stay kat sana lah. Saya takkan balik kecuali hari cuti yang berlanjutan saya akan pulang ke kampung lah. So time tu memang dia orang susah hati sebab dah besarkan saya dah bertahun. Okay. Mereka tidak boleh terima yang saya pergi ke JB nak tinggalkan mereka sebab mereka selalu bercakap saya adalah anak yang terakhir untuk mereka lah. Okey, baik. Okey Sharifah, bila pengalaman-pengalaman hidup dirasai sendiri. Perjalanan-perjalanan sebagai seorang saudara baru ini ditempuhi. Pergi ke Singapura secara kesendiri pun satu keluarbiasaan sebenarnya yang barangkali orang lain tidak lakukan sebagai seorang anak muda yang mampu untuk berada di sana secara sendirian dan sebagainya. Jadi yang paling utama apa yang Sharifah rasa selepas bersama dengan agama fitrah? Apa yang membuatkan lagi Sharifah banyak lagi boleh mengetahui tentang agama Islam itu sendiri? Lepas saya memeluk Islam, saya hadirkan diri kepada kelas fardu ain, kelas mengaji. Lalu saya pertingkatkan daripada situ, termasuk saya pergi kursus-kursus 3 hari 2 malam. Saya sanggup stay kat sana. Saya sanggup berhijrah lah untuk saya cari ilmu. Tak kisahlah jauh mana pun. Saya kan pergi. So dari situ saya mula memahami Islam yang dengan apa yang ada di keadaan di luar sana. Seperti contoh pakai tudung, tak macam pakai tudung. So saya ambil cabaran tu untuk saya keluar, untuk saya buat dakwah kat luar. Yang apa yang mereka nampak tu bukanlah agama Islam sebenarnya. Sebab kita tengok ada memang dah banyak
persoalan daripada kawan-kawan yang bukan Islam. Katakan Melayu pun tak macam ni. Kenapa kau macam ni? So bagi saya tu, itu cabaran untuk saya terangkan pada mereka, itu bukan Islam, itu adalah bangsa sahaja. Islam tidak pernah mengajar benda yang negatif. Untuk mereka ada sendirinya pakaian syariah untuk mereka sendiri. Untuk tutup aurat tu ada cara sendirinya. So jangan samakan dengan apa yang kamu nampak dari luaran. Okey, baik. Dari segi penerimaan keluarga, mungkin sebelah ibu, mungkin ada saudara mara ataupun rakan-rakan yang pernah duduk belajar ataupun jiran tetangga sendiri, bagaimana? Sebelah mak tak ada masalah sebab datuk nenek saya dah boleh accept lah. Sebab itu kehidupan saya sendiri, sebab mereka tak dapat halang. Bagi datuk nenek saya, mereka tak ada masalah. Kalau itulah, di situlah kebahagiaan kamu, kamu pergilah ke jalan tersebut. Kami tiada halangan lah. Sampai sekarang memang saya ada hubungan dengan datuk nenek saya. Seperti mana datuk saya sayang saya, sekarang dia sayang cicitnya. Okey. Jadi hubungan keluarga tu tidak terputus lah ya. Sebelah ayah memang ada masalah lah. Sebab mereka whole family memang tak boleh terima saya masuk Islam. Mereka rasa ganjil sangat. Kenapalah budak ni masuk Islam? Apalah yang dia orang bagi? Sebelah mak pula, dia punya, sebab saya anak seorang je, saya tak ada adik-beradik. So sebelah mak punya adik-beradik macam pakcik, makcik. Dia orang punya tangkapan semua saya masuk Islam disebabkan nak kahwin, disebabkan bantuan yang disediakan untuk mualaf. Itu je lah dia orang punya aspek pandangan dia orang terhadap saya bila saya memeluk Islam. Istimewa sebenarnya ada satu program yang bakal berlangsung iaitu Majlis Iftar Perdana Hidayah Center pada 2 Jun 2018 nanti, dan saya difahamkan juga tahun lepas Sharifah terlibat juga dalam satu program yang dianjurkan oleh Hidayah Center. Mungkin boleh kongsikan pengalaman ialah mungkin bersama dengan sahabat-sahabat di Hidayah Center sendiri. Memang saya terlibat dalam program tersebut. Dan program tu pun saya last minute lah. Sebab time tu suami bertugas, ada out shooting. Dan saya terpaksa minta bantuan dengan kawan saya dan wife-nya lah, yang bernama Bro Ismail dengan wife-nya Nuraini serta 2 anaknya lah. Memang pengalaman tu baru untuk saya, dan saya teruja sangat bila tengok banyak saudara-saudara baru, bukan selain dari saya. Bila saya tengok mereka tu, saya rasa happy sangat. Sebab bukan kita je, sebab sebelum ni saya memang down sangat. Sebab kenapalah kenapa saudara baru kita ni tak berapa aktif dalam program-program keagamaan. Tapi bila saya tengok kat iftar perdana tu, memang saya happy sangat lah. Dan dengan program-program yang diorang anjurkan, diorang punya penyediaan program tu, dengan mereka bagi sumbangan kepada saudara-saudara baru serta anak jugalah. So saya rasa itu suasana yang memang tak boleh dibeli lah dengan wang ringgit. Yang rasa tu memang tak dapat lah kat mana-mana selama ni. Sebab program tu memang lain dari yang lain yang saya selalu tengok kat sana, luar sana lah. So saya macam harap sangatlah tahun ni ada. Tapi insyaAllah dah ada yang WhatsApp dengan saya lah, mengatakan program ni akan berlangsung tahun ni jugalah. Okey, dan kalau ikutkan satu program tahun ini dengan dijangka akan diadakan pada 2 Jun 2018 di Dewan Kristal Telekom Malaysia Convention Center Kuala Lumpur. Sharifah sendiri akan terlibat pada tahun ini? Ya, insyaAllah. Okey, baik. So dia dan Sharifah, kalau kita sebut tentang Ramadan lah, mungkin dah 2-3 tahun pengalaman bulan Ramadan dalam agama fitrah. Macam mana pengalaman dirasai dalam bulan Ramadan sendiri? Bila bulan Ramadan menjelang je, sebab ini Ramadan saya yang kedua. Sebab
first tu saya memeluk tu dah memang lepas raya. Lepas raya saya memeluk. So memang tak dapat rasa lah. So sebelum ni memang ada jinak-jinak puasa lah. So pernah ada rasa lah, tapi tak adalah penuh. So bila Ramadan first tu saya mengandung sebenarnya. So time tu memang ada masalah untuk saya habiskan satu penuh sebulan Ramadan lah. Sebulan berpuasa. Ramadan tu. So saya rasa sakit sikit lah sebab first Ramadan tak dapat nak fulfill rasa tu. So second Ramadan tu 2017, Ramadan tu insya-Allah saya penuhkan Ramadan tu. Saya gembira lah. So, tahun ni pula 2018 saya timpu dugaan anak masuk hospital. So puasa pertama saya kat hospital. Allah. So bila Ramadan tu memang suami memang tak ada kat rumah lah. Dia akan iktikaf di masjid. So memang jarang bersama suami lah. Kalau nak buka puasa, sahur semua memang jarang. Ramai juga ada setengah orang mengatakan bahawa masuk Islam ni kadang-kadang faktor suami, tetapi mungkin tidak pada Sharifah, atau bagaimana? Bukan suami saya faktornya. Saya lepas memeluk Islam baru saya jumpa dia. Dan bagaimana pula suami sendiri memang asal Islam atau memang bagaimana? Suami saya asal Islam. Dia seorang foreigner. So memang dari India lah. Dia memang mamak Muslim dari sana. So dari situlah saya kenal dia dan saya minta dia masuk bila mak saya lah. So mak saya dia kenalkan dengan saya. So saya pun okey lah dengan mak. Tak ada masalah untuk saya. Mungkin inilah masa saya untuk saya settle down. So bila saya fikir balik lepas kahwin, ya Allah, macam mana aku nak pergi ke jalan kamu lepas dah kahwin terus dah ada rezeki anak lah. So saya tak boleh nak macam elakkan dari benda-benda ni, tapi bila saya nak pergi ke program-program Islam, nak pergi berdakwah, suami saya adalah bantu kalau sekadar yang dia boleh lah. Tapi kalau tak boleh juga, saya terpaksa hantar ke babysitter lah. Harian. Baik, Sharifah, dalam sela-sela waktu yang masih berbaki pada hari ini, kita sebut tentang cabaran dakwah kepada teman-teman yang bukan Islam, satu cabaran lebih hebat. Ya, betul saya. Mungkin Sharifah sendiri alami, mungkin berbanding dengan Sharifah 5 tahun, 10 tahun yang lalu, nak mengenali Islam dengan cara tersendiri, belajar, menguasai, mengkaji dan sebagainya. Mungkin apa pandangan Sharifah sendiri melihat untuk generasi hari ini, bagaimana pendekatan dakwah yang seharusnya kita mainkan sebagai orang Islam itu sendiri? Bila dikatakan untuk berdakwah ni, kita tak boleh macam dulu kala tersenang nak berdakwah. Tapi bila datang ke zaman sekarang ni, memang cabaran dia memang teruk. Tapi Alhamdulillah, saya dah Islamkan 2 orang. Saya punya staff dengan mak dia. So buat masa ni mereka berdua je lah. Sebelum saya ada dakwah, pergi street dakwah, adalah kena kejar dengan anjing. Sebab biasalah itu adalah cabaran kan. Tapi saya tak pernah letih untuk saya berdakwah. Tak kisahlah agama mana, tak kisahlah macam mana pun mereka, saya akan terus ke arah mereka. Apa biasa persoalan-persoalan yang biasa timbul di kalangan mereka ini? Kenapa Islam ni cakap Islam tapi tak pakai baju betul, tak bertudung macam pisang balut. Itu adalah persoalan-persoalan yang selalu timbul bila kita katakan Islam adalah yang benar. Siapa yang menciptakan kamu? Bila persoalan mereka lebih hebat daripada
apa yang kita jangka. Apa yang kita jangka. So ada yang elakkan diri, ada yang maki. Oh, okey. Itu adalah benda biasa lah. Dalam sekitar setahun saya jalankan Kerja-kerja dakwah. kerja-kerja dakwah. So Okey. bagi saya ni, kalau benda-benda haram ni saya memang tak. Kalau saya dah tahu kat tempat tu memang ada benda haram yang kita sendiri tak boleh teguh, saya akan elakkan diri dari situ. Okey, kalau sekarang macam Hidayah di Hidayah Center, Sharifah sendiri apa peranan yang Sharifah mainkan? Kalau macam Hidayah Center, kalau ada apa-apa program ataupun bantuan yang diperlukan, saya akan turun padang. Sebolehnya. Kalau tak boleh, saya akan sumbangkan. Bentuk sumbangan yang biasanya dilaksanakan? Kalau selalunya dalam grup tu ada macam-macam. Saudari kita hadapi. Kalau saya tak boleh, memang dalam keadaan yang terdesak, saya tak boleh turun padang, saya akan bagi sumbangan melalui duit lah. Setahu. Sebab bila kita nak cakap sedekah ni, kita tak cukup sampai bila-bila pun tak cukup. Ya. Yeah. So bila kita keluarkan, insyaAllah Allah limpahkan rezeki kepada kita. Itu saya punya pandangan saya lah. Okey. Sebab duit tu boleh dicari, tapi hubungan tu kita tak boleh nak cari, tak boleh nak beli dengan wang ringgit. So bila benda-benda kecil-kecil macam ni, bila kita sumbangkan, saya selalunya tak dedahkan nama. Ya. Selalunya letak je lah short form, lepas tu saya banging terus. Baik. Selalunya itulah saya punya cara. So saya tak dah banging, saya bagi tahu. Selalunya Ustaz Noli lah. Dalam apa jua step yang saya akan, next step saya dalam life saya, tak kisahlah saya pindah rumah ke, saya beli kereta ke, saya buka studio baru-baru ni bulan 2. Studio apa tu? Studio gambar. Okey. Sebab suami saya ni fotografer. Ah. So benda-benda ni sebab sebelum ni freelance je. Semua under nama saya jugalah sebab suami foreigner. Ya. Yeah. So tapi tak rasa selesa lah sebab semua suami yang buat, tapi namanya atas kita kan. Saya rasa macam janggal lah. So apa jua benda baik buruk dalam keluarga saya, Ustaz Noli Usain lah yang first saya inform. Sebab dia macam, jadi ada tuan guru lah. sebab dia macam bapa kepada kami berdua. Sebab family suami saya kat sana. Saya pula familynya tak tentu. Macam pernah jumpa mertua? Tak pernah. Oh, sampai sekarang tidak pernah lagi? Tak pernah. So dia macam, suami saya pun macam, dia macam orang cakap, dia tak gaul dengan family dia sangat. Dia dengan dia punya kerja. So susah sikit lah nak untuk dia pun semua sini susah nak ajak nak bergaul. Okey. So dia memang tak, benda-benda dari saya sendiri, dia tak, memang macam dia hantar saya dah. Okey. Lepas tu saya datang suruh pick up, dia pick up lah. So itulah dia punya kerja. Dia tak suka macam nak ni. Dia lebih kepada masjid lah. Dia akan, dia sebulan puasa selama dia nak masuk ke 3 tahun dia bersama dengan saya. Setiap bulan setiap bulan Ramadan dia akan iktikaf dekat masjid. So itulah, so selalunya mungkin dalam 3 tahun ni mungkin sekali 2 kot saya buka dengan dia. Yang selain tu memang dekat masjid lah. Okey, baik, itu pengalaman yang dirasai oleh Nurul Sharifah Abdullah. Panjang dah kita bercerita pengalaman seorang anak muda yang kini pun baru berusia 23 tahun. Kalau awal tadi kita dengar bagaimana selepas SPM kan, pergi ke Singapura, pengalaman berada di sana, dan banyak lagi perkongsian yang telah dikongsikan. Dan sebagai penutup mungkin Sharifah kongsi apa harapan Sharifah sendiri selepas ni, raya tahun ni ada plan ke mana agaknya, dan bagaimana meneruskan pemahaman terhadap ilmu Islam selepas ini? Harapan saya tahun ni Ramadan dapatlah lebih dapat saya adakan lebih kerja-kerja volunteer untuk saya pergi program-program iftar, program-program buka puasa. Saya tolong bersama mereka. Contoh rumah-rumah anak yatim. Itulah harapan saya. Dan untuk generasi muda kat luar sana, mungkin Islam tu
mungkin tidak dipraktik dari kecil lah. So mungkin itu adalah bebanan, tapi bila bulan Ramadan ni kita berubah dan istiqomah lah selepas ni untuk mereka lebih dekatkan diri kepada Islam lah. InsyaAllah saya punya kerja dakwah akan berlangsung juga tak sampai akhir hayat saya, dan akan disambung kepada anak perempuan saya masa ni lah. InsyaAllah. Itulah saya punya harapan. Planning tak ada ke mana-mana. Habis Ramadan saya ada kursus 3 minggu di Darul Hidayah untuk saya kembangkan saya punya pengetahuan Islam lah. Okey. So 3 minggu berterusan saya akan di sana, tinggalkan anak dengan suami. Di mana? Di KL. Okey. So lepas balik lepas dari ni ada acara lah lepas apa raya, Ramadan. lepas tu saya kena attend interview untuk interview di JB. So 2-3 interview tengah tunggulah. Okey. Sebagai untuk jururawat dan guru taskah. Okey, baik, itu sama-sama kita mendoakan semoga dipermudahkan urusan Nurul Sharifah yang bersama kita pada petang ini. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Sharifah sendiri kerana sudi bersama kita untuk berkongsi pengalaman, berkongsi rasa dan berkongsi cerita berkenaan dengan pengalaman berada di agama fitrah ini. Apapun kita jumpa lagi insya-Allah pada lain waktu dan ketika. Ya, Moga-moga ada peluang lagi kita bersama di IKIM FM. Selamat menjalani ibadah puasa bulan Ramadan pada tahun ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan barakah, pahala amal berlipat ganda. Bersama program Sedekah Ramadan, Hidayah Center Foundation dalam usaha-usaha menyampaikan Islam dan menyantuni mu'allaf. Hubungi 03 4108 9669 atau 010 8027 322. Layari hidayahcenter.org.my untuk maklumat lanjut.